bagaimana Nabi pada martabat alam nur, bagaimana Nabi SAW pada martabat alam rohani, atau alam nur. Itu berbicara dalam kitab-kitab Maulid. Bicara sirah adalah bicara mengenai Nabi sebagai manusia dilahirkan, kemudian di Mekah, berhijrah dan wafat di Madinah. Syafi'i Mahmudiyah dia bicara berkenaan kesempurnaan Nabi SAW, bicara khasais Nabi SAW adalah bicara keistimewaan baginda SAW. Kerana kita baca keempat-empat jenis buku ini semuanya dengan tujuan supaya Allah melimpahkan nur dalam jiwa kita. Itulah qad minallahi nurun wa kitabun mubin dalam satu tempat itu. Garis kat situ je dia punya syahid dia kat situ je. Qad minallah, telah datang kepada kamu dari Allah nur. Nur itu untuk kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Wa kitabun mubin dan juga Al-Quran yang membawa penguraian dan penerangan yang nyata. Buku saya keempat yang bawah tu. Jadi maulid ini biasanya dituailah para ulama di kalangan habaib atau tidak habaib, di kalangan para mursyid, semuanya banyak sentiasa menjadikan majlis-majlis maulid itu sebagai amalan bulanan ataupun mingguan. Supaya apa? Supaya terserlah bahawa yang kita iktibar pada Nabi SAW itu adalah nur Allah yang Allah Ta'ala utuskan dari Nabi SAW. Serta dengan itu Allah juga menisbahkan Nabi itu sebagai nur. Dengan nur itulah kita membuka pintu keimanan. Dengan pintu keimanan itulah kita mencapai ketauhidan. Dengan ketauhidan itulah kita memandang Allah. Baru benar abdi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis bab nur. Jadi kita bertiga dulu, kita bersidap lagi menyebut memuji Nabi SAW. Niatnya apa dia? Nur. Ayah dia dah kepada sedang belajar sekalian. Kalau kita memahami tentang konsep nur ni, kita akan mengimbangi jadual kita. Dalam seminggu ada 7 hari, sekurang-kurangnya mungkin 2 atau 3 hari kita mencari majlis-majlis zikir dan majlis-majlis maulid dan qasidah yang memuji Nabi SAW. Dan hari yang berbaki itu kita mencari ilmu. Sekarang ni kita sibuk dengan majlis ilmu. Tapi kalau majlis ilmu itu tidak menyambung jiwa kita dengan Allah, dia tidak akan menjadi rawdatun min riyadil jannah. Kan majlis ilmu ni majlis taman syurga kan. Syarat majlis ilmu menjadi taman syurga adalah menyambung dengan Allah. Persoalannya, kita tak akan dapat mampu terus menyambung dengan Allah melainkan melalui pintu ni. Dia kena ada hub dia, ada connector ni. Atau adapter, apa dia panggil? Adapter kan? Dan adapter itu adalah Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala hanya memberikan kita tanggungjawab untuk connected to that particular adapter. Yang mana adapter tersebut sentiasa berconnection dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam majlis ilmu tu intibatnya untuk ingat Allah, menyambung jiwa kita dengan Allah, merasa memandang Allah. Dan kita memandang Allah, pintunya adalah nur itu. Asbabnya adalah nur iaitu Nabi SAW. Maka dalam majlis ilmu itu kena ada menyambung dengan Nabi SAW. Maka kalau dalam majlis ilmu tak bertambah kecintaan kepada Nabi SAW, majlis itu bukan majlis ilmu yang diiktibarkan sebagai rawdatun min riyadil jannah. Yang mengajar fikir ilmu yang mengajar, yang belajar fikir ilmu yang dia nak kecapian fahami. Itu tak masuk lagi kuliah-kuliah maghrib yang semata-mata untuk menunggu waktu isyak je dan sebagainya. Maknanya sebab itulah kalau belajar tauhid tidak ada selawat dan qasidah, macam mana asbab untuk merasai menyambung dengan Nabi SAW. Yang bertanya Abu Zar, sahabat kan? Sahabat bila mana mereka membaca Al-Quran, tak menyambung lagi mereka dengan Nabi SAW. Menyambung tak menyambung mereka dengan Allah. Menyambung dah. Tetap Nabi berpesan kepada Abu Zar, alaika bil Quran wa dzikrillah. Itu sahabat. Sahabat tidak akan membaca Al-Quran setelah Nabi wafat melainkan kerinduannya kepada Nabi SAW. Kita bila baca Quran, rindu dengan pahala. Dan rasa banyak pahala dari punya syurga. Syurga itu tidak akan dinamakan syurga melainkan kalau Nabi yang ada menyesatkan kita. Contoh datang di dalam doa munajat para soleh, para ahli billah, ya Allah, jika tempat bertemu aku dengan Nabi itu di neraka, maka nerakalah tempatku. Kerana aku yang bertemu dengan Nabi walaupun di neraka.
Tapi mustahil tempat dia nak pergi neraka. Apa tak? Contoh kena kahwin lah, kena kahwin. Kita buat kemah bagi Aqsa, pemadani dan sebagainya. Sebab apa? Adakah orang berasa nikmat dengan pelaminnya, dengan bilik pengantinnya, dengan makan beradabnya, atau berasa nikmat dengan pasangan pengantin itu? Kenikmatannya pada pasangan pengantin, tapi lantaran pengantin itu, menantunya itu kerabat dia raja. Contohnya, maka sesuai dengan title itu semuanya berwarna kuning. Yang kita nak kahwin dengan warna kuning tu ke? Yang kita berasa indah dan seronok dengan warna kuning tu ke? Tak. Tapi kenapa kita semuanya kekuningan? Sebab title dia kerabat raja. Kenapa surga itu begitu indah? Sebab tempat pertemuan dengan manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang menginginkan surga, dalam hati tak timbul sekelumit pun jiwa nak bertemu dengan Nabi SAW, dia hamba surga, bukan hamba Allah. Surga itu tak makhluk, maka dia hamba kepada makhluk. Dia tak syirik kepada Allah. Apalah ini. Tapi jangan saya rela, Ustaz, bukankah Allah Ta'ala suruh minta kita masuk surga? Allah Ta'ala suruh kita minta untuk masuk surga? Ya. Bukankah Allah Ta'ala suruh minta kita ni nak berpahala? Ya. Tapi itu semua asbab-asbab saja. Hakikatnya di surga itu adalah bertemu dengan Nabi SAW. Sebab itulah saya tak nak belajar kalau pengajian untuk bertauhid ini, melainkan para musyrik dan para masyayikh saya mesti ada selingan-selingan puji-pujian kepada Nabi SAW, mesti ada. Bahkan jika ada masalah, tak faham ke, tak ingat ke, tertidur ke, yang penting datang dengan tujuan untuk memahami kecintaan kepada Nabi SAW. Dalam majlis menikmati, merasai dicintai oleh Nabi SAW. Keluar daripada majlis pengajian menyebarkan cinta Nabi kepada semua umat Nabi SAW. Pokok bicara akan cinta, cinta dan cinta. Baru benar kita ni umat rahmatan lil alamin, umat yang bercinta. Sekarang ni orang belajar sebab apa? Nak ilmu, nak faham, nak berdebat, nak tengok ustaz ni tahu mana hebat ni. Saya mampak tahu dia bedah kitab Allah saya hakikat tak ada macam bagus je. Contoh, nak nilai. Kemudian, oh, aku boleh cakap macam ni apa? Sebenarnya keakuan. Bukannya datang dengan kecintaan. Ini bukan menuduh. Ini kaedah untuk muhasabah. Kalau kita ini betul, betul lah, alhamdulillah. Kalau kita tak betul, mudah-mudahan kita sama-sama betulkan dan doakan kebaikan untuk semua orang. Faham ya? Saya kena ulang satu tu sebab dalam pertemuan, dalam sesi sebelum ni ramai ayah dan bunda yang tersentak terbangun. Ustaz nak cakap apa lagi saya? Dia terasa sebab dia sentak, dia sebelum orang menyentak dan saya pun tersentak sama. Maka saya hilang semua sentapan itu. Nak sentak-sentak sama-sama. Dia sentak saya sama. Kalau awak rasa awak salah, awak kena doa lah. Semua kena itu saja. Tauhid ni begitu. Sebab tauhid ni bukan bicara hubungan manusia. Tauhid ni bicara hubungan kita dengan Allah. Maka saya nak menerangkan bagaimana kita secara eksklusif berhubungan dengan Allah. Maka saya guna bahasa kemanusiaan. Tapi jangan memahami saya menghukum hadirat-hadirat ada majlis ini, tidak. Jadi kaedah kita menghakimi diri kita sendiri. Kalau Ustaz tak tahu, saya sebenarnya cinta, saya Ustaz tak tahu, memang saya tak tahu. Dan tak perlu untuk saya tahu dalaman anda semua. Tak perlu saya tahu pun. Biar cukup rahsia anda dengan Allah. Kalau anda salah, mengaku dengan Allah. Kalau anda betul, mengaku dengan Allah. Ustaz, saya tak begitu Ustaz. Tak perlu saya nak tahu anda betul tak betul. Tak perlu. Faham ni? Nanti ramai datang dengan Ustaz. Ustaz cakap tu saya semua Ustaz. Saya ni begini, Allah SWT. Faham ni? Dia datang kepada saya, dia nak beri jawapan. Dia dah. Tak penting saya tahu. Saya hanya memberitahu kaedahnya. Maka ini perjalanan siapa? Perjalanan saya ke perjalanan ayah dia? Ini perjalanan ayah dia, saya ada perjalanan saya. Saya hanya memberitahu bagaimana saya dibantu oleh guru saya dalam perjalanan. Maka saya kongsikan perkara itu. Maka ayah dia selamat berjalan. Kalau ayah dia sampai, doakan saya. Kalau saya sampai, saya doakan ayah dia. Din rasa berkasih sayang tak? Rasa berkeluarga tak? Itulah kekeluargaan Muhammad. Yang mana operasi praktikal itu waktu kita pergi haji. Waktu nak pergi ke Arafah, jalan kaki itu, tidak ada seorang pun belum berlumba. Nampak orang jatuh,
bye-bye jatuh pada muka tulang kau. Terus. Ada tak macam tu? Tak ada. Kenal ke tak kenal ke? Tambah-tambah pula, walaupun tak kenal tapi ada lambang kampung haji. Laki kita bertolong. Betul tak? Kalau tak kenal, tak ada lambang kampung haji, kita tak tolong lagi. Betul tak? Dah tak kenal, tapi dia juga ada lambang kampung haji. Tengok-tengok yang pegang lambang kampung haji tu orang negro. Sebab apa? Dia jumpa kat kampung haji tu. Allah menyesal kalau tolong kan jemaah kampung haji rupanya itu tak. Ada begitu? Tak ada. Dia tolong juga kan? Sebab apa? Sama-sama memikirkan kebersamaan, rasa berkeluarga. Betul tak? Itu praktikalnya. Merasa kekeluargaan satu dunia dalam ibadah haji. Sebab itulah kita jumpa kawan kita hanya 40 hari dia semua hidup. Waktu kita pergi haji itu, kawan itu lebih memberi bekas dalam jiwa kita berbanding kawan yang kita kenal berapa puluh tahun. Betul tak? Sebab apa? Sebab di situ ada nur. Sebab ibadat itu di tempat yang penuh dengan nur. Itu rahsia. Lepas tu sebab travel agent sekarang ada buat gathering pula, reunion haji, rombongan berapa jumpa balik, sembang-sembang balik. Lepas tu tak habis-habis kita akan bicara kat Arafah tu, kita begini, awak tolong saya begini, tandas bosak, awak tolong bagi saya air, macam-macam lah, gelap-gelap semua. Itu kegembiraan kerana ada kasih sayang. Benda yang itulah kita kena bawa balik dalam hidup kita seharian kat Malaysia. Gitu. Alright ya? Okey, sekarang hidup kita untuk saya ke-7. Salam atas pagi. InsyaAllah dah habis. InsyaAllah. Ada yang berhajat nak minum pagi ke? Kita punya daurah ni percuma ya. Makanan tidak disediakan. Sebab percuma. Kita tidak ada tajaan. Tak berhenti minum pagi ke? Tak tahu lah. Sebab saya kalau bincang ni saya tak makan tak tahu. Tapi para masyarakat itu pesan, Ustaz jangan tolong saya. Kalau Ustaz tak makan tak tahu. Ustaz tak makan dah. Tapi tengok juga ayah dia tu kelaparan ke, gastrik ke, apa-apa ke. Ada tak? Kan kita berhenti terus dalam pukul 12.30 macam tu, makan tengah hari terus. Lepas tu baru sambung balik. Ke lepas tu pun nak balik terus dah. Kalau pajak ni bukan saya ni. Ustaz baru sangka kepada saya. Bermaksud Ustaz baru sangka kepada Allah. Ustaz kena bersangka baik kepada saya. Kerana itu tadi Ustaz bersangka baik kepada Allah. Baik, saya bersangka baik kepada Allah. Dengan cara saya bersangka baik kepada semua hamba-hamba Allah. Kerana Allah yang mentadbir kehidupannya. Maka saya bersangka baik bahawa semuanya ini Allah akan kenyangkan sehingga pukul 12.30. Itu je. Sehingga pukul 12.30. Lepas tu kita bangun 12.30, makan tengah hari apa semua siap. Lepas tu kita sambung balik. Dan saya bersangka baik, semua itu dah balik. Melainkan bila dia pulang itu kerana dia merasa dia sudah bertauhid. Kalau pulang kita bukan nak ilmu Ustaz. Saya bukan nak ilmu Ustaz. Bila Ustaz cakap ni pun saya dah rasa saya bertauhid. Maka saya tak perlu lagi ilmu Ustaz. Sebab saya dah bertauhid dah. Faham? Siapa yang merasa dia sudah bertauhid, dia rasa tidak bertauhid. Itu begini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ustaz 7 ya, salam atas pagi dulu. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam
berbimbang pada kami. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Salam atasmu, duhai yang mendoakan keampunan kami. Salam atasmu, duhai pemegang telaga Al-Kautsar. Salam atasmu, duhai Nabi penghilang segala duka. Salam atasmu, pemberi syafaat di padang mahsyar. Salam atasmu, wahai Sayyidina Muhammad Ar-Rasul. Ya Rasulullah, salam kerinduan untukmu. Engkaulah hamba Allah yang terpuji. Engkaulah kekasih Allah yang amat dicintai. Selawat dan salam dari Allah untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Tajuk yang baru, pembahasan yang ketujuh, awal agama mengenal Allah. Untuk kita mengenal Allah, Allah Ta'ala suruh kita memandang diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu tidak kamu melihat. Yang ini nak pandang siapa? Nak pandang Allah, lihat diri. Maksudnya apa? Pandang diri. Aku bernafas, dengan sifat siapakah aku bernafas? Dengan sifat Allah. Sifat Allah yang bagaimana? Sifat hayat Allah. Maka dengan sifat hayat Allah aku bernafas. Maka itu memandang diri untuk memandang Allah. Adapun memandang Allah dengan memandang diri. Kemudian aku berkehendak. Dengan kehendak siapakah aku berkehendak? Maka aku berkehendak dengan kehendak yang Allah berikan aku, sifat kehendak. Aku melihat dengan sifat Allah, sifat sama Allah. Sifat basar Allah. Mendengar dengan sifat sama Allah dan seterusnya. Itu dimasukkan dengan mengenal Allah dengan mengenal diri. Akhirnya bila dia kenal, rupa-rupanya aku ini tidak bersifat, melainkan Allah yang mensifatkanku. Oh, rupa-rupanya aku tidak perlu untuk berbangga akan sifat-sifat yang Allah bersifatkan kepadaku, sebab ia bukan milikku, ia sifat Allah. Pada bahasa syariat sifatku, pada bahasa hakikat sifat Allah. Maka bila orang memuji kita, kita kembang-kembang tak? Orang memuji kita lantaran sifat-sifat kebaikan yang ada pada kita. Terus kita memandang Allah dalam memandang diri kita. Jadi memandang sifatnya. Maka baru benar alhamdulillah, segala pujian semestinya hanya untuk Allah. Maka di situ kita merasa kita ini tiada. Aku ni ada aku dengan sifat wujud Allah. Maka sebenarnya wujud adalah Allah. Aku ni hanya diwujudkan. Itu awal agama mengenal Allah. Itulah dia hanya memandang ke dalam. Memandang ke dalam. Baiklah, siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, arafa rabbahu, dia kenal Tuhannya. Bahawa diri tidak ada melainkan adanya Allah. Tapi kalau diri tidak ada pun Allah tetap ada. Cuma Allah mengadakan dirinya dengan sifat Ar-Rahmannya. Gitu.
Dan sifat Ar-Rahman Allah menjadi prasyarat untuk kita menjadi manusia yang berberi kemanusiaan. Betul? Sifat Ar-Rahman Allah adalah menjadi prasyarat untuk kita menjadi manusia yang berberi kemanusiaan. Kalau kita ini tidak ada sifat kasih sayang, kita akan dikatakan tidak berberi kemanusiaan. Maksudnya kita berkasih sayang sehingga kita mengetahui erti berkeluarga, erti bersahabat, okey? Erti dalam teamwork dan sebagainya. Kerana apa? Kerana semua kita ini ada satu perkara yang sama, iaitu tajalli sifat Ar-Rahman Allah. Maka kita berkasih sayang dengan Ar-Rahman Allah, kita berkasih sayang. Dengan Ar-Rahman Allah sempurna kemanusiaan kita. Maka akhirnya bicara makhluk ini sebenarnya bicara apa? Bicara pada menyatakan keterangan wujud Allah. Bicara pada menyatakan keterangan kamal Allah, kesempurnaan Allah. Bicara pada menyatakan keterangan azim Allah, agung Allah. Bicara pada menyatakan keterangan jamal Allah, keindahan Allah. Dan bicara pada menyatakan keterangan Ar-Rahman Allah itu. Jadi rupa-rupanya makhluk ini semuanya bicara tentang keterangan tentang Allah, azimnya, jamalnya, kamalnya, jalalnya. Berapa ni? Azim, agung. Kamal, sempurna. Jamal, keindahan, kecantikan. Jalal, kebesaran, kehebatan. Itu saja. Jadi lepaskan pandangan semuanya rupa-rupanya ni. Semua makhluk ni bicara tentang keterangan wujud Allah. Wujud Allah dengan penuh jamal, jalal, azim dan kamal itu. Akhirnya fania nafsi, maknanya benar-benar musnahlah segala makhluk. Yang ada hanyalah Allah. Itu maksudnya. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, arafa rabbahu, maka kenallah dia dengan pada Tuhan dia, bahawa Tuhan yang mewujudkan dirinya dan mentajalikan segala sifat-sifat ma'ani yang ada dirinya itu adalah sifat Allah. Tajali pada dirinya. Alright? Selesai. Kemudian siapa yang kenal Tuhannya, fani anasi, maka musnahlah dia. Maksudnya musnah wujud dirinya dalam wujud Allah, musnah kudratnya dalam kudrat Allah, musnah iradatnya dalam iradat Allah, musnah pandangannya dalam basar Allah, musnah sama'nya dalam pendengarannya dalam sama Allah, musnah segala-galanya dalam kehebatan, keagungan, kecantikan, keindahan Allah. Itu baru kita dikira sebagai mencapai ma'rifatullah. Ini uraian dia setengah jam selesai. Tapi nak mencapai dia mungkin seumur hidup, maaf. Yang penting kita berjalan dan terus berjalan dan terus berjalan. Yang penting target kita mati dalam perjalanan. Dan perjalanan itu dia sebagai tariqah. Tariqah itu jalan. Orang yang berjalan dalam perjalanan tariqah itu dipanggil salik. Nak berjalan ke mana? Nak berjalan supaya mencari Allah dalam diri. Kita faham ni? Kita faham ni? Mencari siapa? Mencari Allah dalam diri. Okey. Maka dalam belajar ilmu akidah ada pantang larangnya. Mencari Allah dalam diri. Allah zat ke Allah sifat? Allah zat ke Allah sifat. Jadi pantang larang dalam bicara ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ya? Pantang larang ni. Kalau langgar pantang larang ni, kompong jadi iblis. Siapa nak jadi iblis? Langgarlah pantang larang. Pantang larang dalam bicara ilmu akidah, ilmu tasawuf ataupun yang ringkas ilmu tauhid adalah tidak sekali-kali membicarakan tentang zat Allah. Itu pantang larang. Jangan sekali-kali kita berbicara tentang zat Allah. Not even any single second. Apa? Single second. Jadi kalau kita kata mencari Allah dalam diri, jadi bukan mencari zat Allah. Sebab zat Allah memang Ghaibul Ghuyub, zat Allah. Ghaib yang maha ghaib, tidak terjangkau oleh makhluk. Tetapi zat Allah itu wajibul wujud, wajib wujudnya. Dan wujudnya itu ghaib, ghuyub, ghaibul ghuyub itu. Faham ya? Jadi kita tak bicara tentang zat Allah. Jadi kalau kita yang fahami mencari Allah dalam diri, jadi mencari apa dia? Mencari sifat Allah dalam diri. Dan diri kita
bunga, mencari Allah pada bunga. Tengok awan, mencari Allah pada awan. Melihat hujan, mencari Allah dalam hujan. Memandang alam warna, mencari Allah dalam alam warna. Maka benarlah kita menjadikan Allah sentiasa menjadi fokus subjek utama dalam kehidupan kita. Sebab apa? Mencari Allah dalam segenap makhluk yang kita pandang. Itu musyahadah. Mencari Allah zat Allah sifat, sifatnya. Memandang hujan, melihat sifat Al-Qahar, Al-Jabbar, petir Al-Jabbar. Memandang nasi Al-Razzaq. Memandang orang yang berdosa, terus melihat Al-Ghaffar Allah. Ini kita memandang orang berdosa ni. Tak pakai tudung, bukan sebab pendek. Datang masih UKM, cepat masih UKM. Baik. Kalau orang yang makrifat, orang yang tauhid, dia pandang orang buat dosa, dia terus pandang sifat Ar-Rahman Allah, sifat At-Tawwab Allah, sifat Al-Ghaffar Allah. Maka dia akan pergi kepada orang itu, awak nanti awak cari dia sifat Al-Ghaffar Allah. Dia tak kata, tu tak orang ni mesti buruk. Tak ada macam tu. Dia akan pergi berapati. Saudara, dalam keadaan sekarang ini, saudara perlu kepada sifat Al-Ghaffar Allah, sifat At-Tawwab Allah. Kenal ya saudara, sakabih dengan Allah, sehingga Allah memudahkan saudara untuk benar-benar merapati Al-Ghaffar. Dia pun klik. Al-Ghaffar tu apa? At-Tawwab tu apa? Tak apa saudara, saudara berkata dengan selawat sehingga saudara bertemu dengan apa arti. Bukan tengok suara pendek dulu, bukan tengok tak pakai duduk dulu. Ini kaedah arif billah dalam berdakwah. Dan saya dapat sanad berdakwah dengan saya. Memang kiai pesan jangan suruh orang bersolat. Pesan jangan suruh dan jangan ajak orang bersolat. Langsung dah buat apa kan? Tak ada apa. Kita pun bingung jawab itu. Selawat. Perdengarkan mereka selawat. Ajari mereka selawat. Perdengarkan mereka puji-pujian kepada Nabi SAW. Mereka itu umatnya Nabi, bukan umatnya kamu. Mereka itu siapa? Umatnya Nabi, bukan umatnya kamu. Biar Nabi mengurusin mereka. Jadi yang perlu kamu buat adalah connectkan mereka, hubungkan mereka dengan Nabi. Dan connection yang paling tuntas, yang paling bagus adalah selawat. Itu pun, yaudah buat seminggu, 2 minggu. Minggu yang ketiga datang, Ustaz, ajarkan saya solat. Subhanallah. Minggu yang kedua datang, Ustaz, ajarkan saya membaca Al-Fatihah. Jadi nur ada pada mereka yang tidak berdosa dan tidak diperkira sebagai dosa kalau berdosa, iaitu budak-budak. Jadi Pak Kiai kata, yang penting tawan anak-anak mereka. Kalimah tawan tu macam ganas sikit kan, tapi itulah di dalamnya. Tawan anak, ya kita ambil anak-anak makanan gratis. Saya pergi kat Indonesia ni. Jadi guru tersebut belajar dengan Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Antara murid pertama beliau. Amin. Jadi saya belajar dengan adik dia Al-Mutin. Sebulan kurang lebih ke sana. Ambil anak-anak kalau sebut gratis. Gratis itu percuma apa? Percuma. Free of charges. Free of charge. Datang. Pengajian gratis. Dan siapa nak makan datang ke surau. Jadi pada pun kita selawat. Dekat corong masjid sebelum azan selawat. Lepas azan selawat. Lagi. Sebelum nak solat selawat lagi. Lepas solat selawat. Lepas solat semua selawat. Kalau berjalan, kalau orang tak ajar apa-apa, jangan ajar apa-apa, ajar selawat. Lah kali benar. Bidalah dia Nabi yang akan menguruskan umat Nabi. Tugas kita apa dia? Dakwah. Dakwahnya apa dia? Menyambungkan jiwa mereka dengan Nabi, sehingga mereka mendapat limpahan nur Nabi dan asbab syafaat atas Nabi. Maka dengan syafaat Nabi mereka berubah untuk ikut syariat Nabi SAW. Itu hakikat dakwah. Setelah dia kata dalam dakwah dalilnya balighu anni walau ayat kan, balighu anni, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Dia ada beza anni dengan minni. Ada beza. Yang Nabi sebut anni ke minni? Yang Nabi sebut anni. Maksud anni itu adalah dominannya cerita tentang Nabi yang dominan, bukan cerita tentang syariat Nabi yang dominan. Jadi cerita tentang sirah Nabi, syama'il Muhammadiyah, konsep Nabi, selawat, itu anni. Walau satu ayat. Dan sebab itulah dakwah ini semua orang boleh buat. Orang alim ke, orang tak alim ke,
Tak perlu semua tu. Sebab Nabi manusia menghikayatkan seorang manusia menghikayatkan pilihan manusia yang lain. Sekali lagi, manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah SAW itu adalah asbab nur Allah untuk semua hamba-hamba Allah yang lain. Itu. Sebab itulah untuk dakwah tak syarat untuk jadi mustahil. Tapi sekarang ini kita ambil dari itu untuk kita dengan nama dakwah, tapi kita mengajar macam-macam. Tapi pasal Nabi tak ajar. Faham ni? Menyebabkan kita sebenarnya bukan yang beramal dengan balighu anni, tapi kita beramal dengan balighu minni. Jadi kita ajar buat puasa, solat, zakat, haji, bicara tauhid, kita ajar berapa. Tapi Nabi kita tinggal. Salah tu. Sebab itulah kalau kita nak menjadi pendakwah, pendakwah adalah mereka yang menyambungkan umat Nabi kepada Nabi dengan hubungan kecintaan. Itu pendakwah. Pendakwah bukannya orang yang bicara tentang apa dia? Perincian syariat Nabi pada akidah, pada tasawuf, pada fikah. Nak bincang fikah mesti orang yang fakih. Nak bincang akidah mesti orang yang arif billah. Tasawuf juga begitu. Belajar. Ini kita baca universiti, kita tebuk-tebuk, belajar pula sekarang sport-sport solat exam. Pada habis saudara muda, dah berdakwah. Berdakwah, okey, bicara hukum hakam bersama bulan-bulan. Sembang dakwah gitu-gitu jadi macam semua orang dakwah belakang berdakwah. Ada hadis pun ni, saya berdakwah. Kalau benar berdakwah, Nabi is the subject matter. Bukan mengajar, tu beza berdakwah dengan mengajar. Yang mengajar pula mesti ada sanad izin daripada guru. Faham betul? Ini menyebabkan fitnah dalam keilmuan Islam, fitnah ke sini. Semua orang teruja nak mengajar, tapi atas nama dakwah. Iblis tak ada masalah. Sebab kalau mengajar dengan rasa ilmunya itu ilmu dia, bukan dengan niat banyak amanah khidmat daripada gurunya, maka dia mengajar dengan penuh kesombongan. Dia mengajar dengan penuh hijab yang menghijab diri daripada memandang ilmu itu adalah ilmu Allah. Maka jemaah mendapat ilmu bersama dengan sifat sombong dia. Jadi iblis tidak ada masalah dengan majlis ilmu yang banyak. Asasnya majlis ilmu itu penuh dengan kesombongan dalam dimensi yang disedari dan dalam dimensi yang tidak disedari. Setelah kalau orang dulu dia hanya mengajar kitab yang diizinkan oleh guru itu tidak mengajar. Orang zaman sekarang, saya lulusan Jordan, Azhar, Mesir, Syria, dan sudah beberapa tempat lagi. Jadi Ustaz belajar apa saja. Apa saja. Kisah belajar hadis boleh. Ustaz ada tafsir boleh. Sebab apa kita dah ada kunci untuk memahami ilmu. Betul kita tak baca lagi kitab ni, tapi kita ada kunci, kita tahu dah. Macam mana yang begitu belajar. Banyak betul yang berlaku begitu kan. Sebab sanad itu kan. Sebab pengajar dia bukan nak express, hanya ambil kunci-kunci je. Lepas tu bila nak time mengajar, klaim boleh mengajar semua kitab dan semua bidang. Itu dicacah berbar semua. Sampai artis pun nak mengajar. Bahaya. Di atas dalil apa dia? Ini dakwah kan? Bukan balighu anni walau ayah, sampaikan daripada kuala satu ayat. Ini kan sebagai daripada Nabi. Apa tak tahu beza anni dengan mimpi. Kalau anni tu dominannya dakwah. Dakwah tu dominannya tagging umat dengan Nabi dengan cara mengembalikan kecintaan umat kepada kecintaan Nabi. Itu semua orang boleh buat. Tapi untuk mengajar tertakluk kepada izin guru. Sama ada izin barokah, ataupun betul-betul dia dah buat guru kitab itu. Sebab itulah kalau dekat pondok-pondok dan sebagainya, dia hanya ulang kitab yang sama beberapa generasi. Sebab apa? Dia tidak dapat izin daripada gurunya untuk mengajar kitab yang lain. Maka kalau orang yang mencari Allah dengan asbab pengajian, dia tak ada masalah baca kitab yang sama. Sebab apa? Dia bukan mencari ilmu, dia mencari Allah. Zaman sekarang orang tak mencari Allah, orang mencari ilmu. Maka orang nak berbagai baca kitab, tapi bila tersangkut dengan ilmu Allah, tak mendapat dia akan musyahadah kepada Allah. Maka iblis huring dengan keadaan berilmu yang seperti ini. Cukuplah tu iblis berhuring. 2016 adalah tahun duka cita bagi iblis. Betul. 2016 azam kita adalah tahun duka cita bagi iblis.
dan tahun kegembiraan bagi Nabi dan umat Nabi SAW. Tulis. Itu kita kemuncak daurah kita. Bermula dengan tauhid. Jadi apa sahaja yang bertemakan rahmatan lil alamin, Iblis akan tukar cerita. Apa sahaja yang berkekalan dengan sanad nur sampai kepada Nabi SAW, Iblis akan tukar cerita. Dan apa sahaja amalan orang awam yang menghubungkan masyarakat umat Islam dengan Nabi SAW, Iblis akan tukar cerita. Dan perkara yang paling mudah untuk menghubungkan umat kepada Nabi SAW adalah selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oh, selawat ni macam-macam selawat ni. Setuju selawat tu, setuju. Kalau tak setuju tak apa. Jangan jadi gaduh. Dan jangan bergaduh. Jangan jadi bahan untuk bergaduh. Contoh. Allah berselawat tak dengan Nabi SAW? Mana makhluk, mana khaliq? Soalan bodoh ni. Allah makhluk ke Nabi makhluk? Oh, soalan. Ustaz, soalan dia betul Ustaz. Apa betul ni? Allah makhluk. Nabi makhluk, Allah khaliq. Betul tak? Jadi siapa yang ada dulu? Allah ada dulu ke Nabi ada dulu? Soalan ni tak betul ni, soalan ni bid'ah ni. Mana boleh kita kata Allah ada dulu ke tak dulu? Allah ada dulu ada kemudian. Allah sedia ada, betul tak? Tapi nak tanya juga lah, Allah ada dulu ke Nabi ada dulu? Jawapannya Allah sedia ada. Tak timbul dulu tak dulu Ustaz. Allah sedia ada. Nabi ada kemudian. Alright? Boleh faham situ? Alright. Maka Allah berselawat kepada Nabi sebelum Allah mencipta Nabi. Macam Allah berselawat kepada Nabi sebelum Allah mencipta Nabi. Ke Nabi ada dulu baru Allah selawat. Okey, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ni ayat siapa ni? Ayat apa? Ayat Quran. Ayat Quran tu apa? Kalam Allah. Kalam Allah sifatnya qadim ke hadis? Qadim. Maka kalam Allah sedia ada sebab Allah sedia ada, maka sifatnya juga sedia ada. Di antara sifat Allah ada sifat kalam. Maka ada kalam Allah, maka kalam Allah itu sedia ada. Maksudnya sedia Allah berselawat kepada Nabi. Waktu tu Nabi dah ada belum? Belum lagi. Maka siapa lagi banyak selawat ke Nabi? Allah. Kalau Allah berselawat bersangatan kepada Nabi, jadi bila kita nak berselawat bersangatan kepada Nabi tak boleh pula. Takut-takut tak hasilkan Nabi lebih-lebih. Ini saya tolak hadis-hadis yang lain lagi ni. Agak hadis ni. Sebab kalau hadis, katalah nanti hadis ni tak sah, tak sah, tak sah. Macam-macam. Ini ayat Quran. Terus dari itu, boleh sambung lagi. Dare to listen. Dia nak faham pintu mengenal Allah. Okey. Allah Ta'ala itu sifatnya azamah. Apa maksud? Azamah, agung. Termasuk dalam memahami keagungan Allah adalah tidak ada pengulangan dalam perbuatan dan kalam Allah. Tidak ada pengulangan. Okey. Dalam Al-Quran ada pengulangan tak? Zahirnya ada pengulangan, tapi Al-Quran bukan difahami secara teks. Al-Quran difahami secara konteks. Dengan memahami Al-Quran secara konteks, kita tidak akan dapati sebarang pengulangan dalam Al-Quran. Sebab apa? Yang bercakap berulang-ulang benda yang sama ni memualkan ke atau menjeronokkan? Memualkan. Mustahil Allah bersifat dengan sifat kekurangan, iaitu mengulangi perbuatan atau kalam yang sama. Faham kat situ? Jadi ayat dalam Al-Quran la tikrar fil Quran. Tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Ustaz, surah Al-Rahman tu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tak ulang banyak kali. Ya, lafaznya berulang, konteksnya tak. Dan Al-Quran perlu difahami secara konteks, bukan teks. Permulaan kesesatan umat Islam adalah memahami Al-Quran secara tekstual. Permulaan kesesatan yang berakhir dengan pergaduhan, pertelingkahan, yang mencarikan prinsip rahmatan lil alamin. Ini faham? Okey, selesai. Jadi dah faham dah bahawa Allah berselawat kepada Nabi SAW dan Allah kalamnya tidak berulang. Maknanya apa? Setiap kali Allah berselawat kepada Nabi SAW dengan selawat yang sama dengan selawat yang berbeza. Jawapannya dengan selawat yang berbeza. Sebab kalau Allah mengulang di selawat yang sama, maka Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Sebab kekurangan adalah satu kekurangan. Maha suci Allah
Lantaran itu Allah menyuruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Maka malaikat pun salawat yang pertama tidak akan sama dengan salawat yang kedua. Salawat yang kedua tidak akan sama dengan salawat yang ketiga. Satu malaikat dengan malaikat yang lain tidak akan sama salawat dengan mereka. Sebab apa? Keagungan Nabi SAW. Lantaran itu, kalau kita mendapati para ulama mengarang selawat yang berbagai, terhina ataupun termulia, maka tidak terhina. Maka itu sepatutnya pada menggambarkan kemuliaan Nabi SAW. Jadi nak selawat bahasa Melayu boleh, selawat bahasa Arab boleh, selawat berlagu boleh, tak berlagu boleh, berlagu dan bermusik boleh, tak bermusik boleh. Maka itu semua fiqh yang ada dalam keluarnya. Tapi kita berhadapan dengan golongan yang keras berfiqh. Sebab apa? Mereka tidak memahami tulang belakang ilmu fiqh yang dipelajari. Apakah tulang belakang bagi ilmu fiqh dipelajari? Ilmu fiqh dipelajari adalah untuk mengkoordinasikan hubungan kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang. Kalau tak faham bahawa fiqh ini adalah untuk mengkoordinasikan hubungan sesama manusia supaya kekal dalam kasih sayang, kalau tak faham tulang belakang ini, maka ilmu fiqh dijadikan sandaran untuk bergaduh dan saling menyalahkan dan saling hukum-hukum. Berlaku tak begitu sekarang? Berlaku. Sebab apa berlaku? Ilmu fiqh dipelajari sebelum matang ilmu tauhidnya. Dan hasil dari ilmu tauhid adalah hidup berkasih sayang. Itu penting. Jadi kalau bawa selamat ini, maknanya lapang dada saja. Awak suka cari A, cari A. Yang penting kita bukan nak selamat itu, yang kita nak apa dia? Asbab untuk Allah Ta'ala limpahkan kita nur untuk kita memandang Allah sehingga merasai connected dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk kita memandang sifat Allah dalam diri kita ini perlu ada nur. Kalau tidak kita akan pandang kudrat aku. Jadi pada lihat pandangan ini pandangan aku, perbuatan aku, ganjaran aku. Menyebabkan bila kita nak keluarkan zakat, kita rasa kedekut. Sebab apa? Kita rasa milik aku. Dan merasai milik Allah. Sebab tak nampak sifat-sifat itu sebenarnya sifat-sifat Allah. Faham ya? Jadi nak melihat sifat Allah perlu ada nur dari Allah. Nur itu siapa? Nabi SAW. Maka nak lihat sifat itu pada alam kasar atau alam halus di sini. Nak melihat sifat-sifat Allah itu pada alam halus di sini, maka kita kena masukkan. Okey, kalau kita nak memandang dalam masjid, kita kena masukkan cahaya dalam masjid baru kita dapat saling berpandang, betul? Sekarang ni kita nak lihat sifat Allah di mana? Dalam alam ini. Maka kita kena masukkan cahaya di dalam ni, supaya dengan cahaya itu baru kita dapat memandang sifat-sifat Allah dengan asbab cahaya Allah yang Allah utuskan melalui kekasih Allah Rasulullah SAW. Bagaimana nak memasukkan cahaya itu dalam ni? Kata ini cahaya itu macam mana nak masuk ke dalam ni? Itu dengan cinta. Itulah dengan cinta. Mencintai manusia yang Allah istiharkan sebagai cahaya itu. Maka sehingga benar kita cinta kepada Nabi SAW, bermaksud Nabi dalam diri kita. Mak kita biasa masak bubur kacang hijau. Itu memang contoh tu tak ada tinggal. Pelajar saya mesti tergelak. Jemaah yang mesti ikut pengajian saya mesti senyum. Benda-benda senyum sikit cukup. Contoh bubur kacang ni contoh yang paling famous. Mak dah tinggal. Tapi waktu mak hidup, kalau saya beli rumah mesti mak akan masak bubur kacang. Bukan kacang sebarang kacang, tapi kacang hijau. Bubur kacang hijau. Faham ya? Kemudian mak dah tinggal. Orang mengingatkan saya bubur kacang. Pergi balik Palembang baru ni bicara dengan seorang waris seperti Kiai Zain Syukri atau maklumat ayah ada bodoh dan jemaah sekalian. Maknanya kita juga ada pengajian kitab Nur Ala Nur yang dikarang oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Syukri dari Palembang. Jadi kita baru balik ziarahi pesantren beliau dan ziarahi pusara beliau dan ziarahi pewaris beliau. Gitu. Jadi supaya minta izin doa, sanad, barakah untuk membicarakan kitab tersebut dalam kuliah kita sejak hari Ahad. Kuliah duha pukul 9.30 di Masjid Jami' Pertanian Serdang. Masjid Jami' Pertanian pagi tu kan, dekat pagi tu. Pagi situ ke situ di sana itu lah. Kita baca. Kita baru mulakan pengajian tersebut semalam pembukaan.
Sepatutnya hari Ahad, tapi hari Ahad bagi laluan daurah ni diawalkan semalam. Jadual biasa ni adalah hari Ahad. Macam ni lah waktu ni dekat Masjid Margi, kitab Nur Al-Nur. Itu adalah kitab kesinambungan daripada kitab ni. Siapa nak belajar kitab tu boleh beli kitab kat luar. Okey. Dia hanya cetakan untuk tujuan pengajian saja. Kita tidak izin cetak sendiri untuk tujuan pengajian. Bukan untuk dikomersialkan dia, syarat dia. Okey, yang kalau beli itu insya-Allah azam untuk belajar. Itu je lah. Tapi kitab tersebut kesinambungan daripada kitab ini. Jadi kalau nak mencari pengajian kitab Nur Al-Nur itu, tak apa, sambil-sambil sesalah pengajian kitab ini di mana-mana yang ada. Hatta walaupun di YouTube ada rakaman-rakaman kayak gitu. Dakwah kita seharian dah ada di YouTube dah, boleh tengok channel yang saya sebutkan tadi ya. Okay, selesai. Jadi dekat Palembang tu orang cerita juga, itu lah ceritanya bubur kacang. Dekat Palembang itu orang dia buka hotel terjamu bubur kacang. Ya Allah. Mak saya dimakamkan di mana? Dikuburkan di mana? Dibesarkan di mana? Dekat Kajang atau Mas Kamal. Saya berada di mana? Luar Malaysia, Palembang. Beza jarak 1,5 jam di Palembang. Kan? Maka mak saya berada di Palembang pada ketika itu. Faham ni? Dengan asbab saya memandang bubur kacang. Maka musyahadah tak saya dengan mak saya? Itu musyahadah lah tu. Siapa kata dia tak boleh musyahadah kepada Allah? Boleh, ada kemampuan musyahadah. Syaratnya cinta. Terus. Tapi cinta Allah ke? Bukan. Cinta siapa? Cinta yang Allah utuskan tajalli sifat-sifatnya. Siapa? Nabi SAW. Maka musyahadah tak seperti ini. Kita belajar tak bagaimana musyahadah mak kita? Tak belajar. Ada ayah dia belajar, mengajar anak. Anak, nanti bapak nak tinggal, bapak ni jantung dah ada, tinggi pun dah ada, manis pun dah ada. Faham ya? Jantung tinggi manis, faham ya? Dah package dah anak. Jadi bapak dia akan mati. Nanti awak kena musyahadahkan bapak. Cara yang begini. Awak kena sebut nama bapak. Rahsi. Contohnya macam bapak sedik, tapi pertama berkaitan. Ada kita ajar tak? Tak. Tapi kalau benar cinta kita kepada anak dan benar cinta anak kepada kita, lepas kita mati, apa saja kita tinggalkan, mereka akan automatically musyahadah kepada kita tanpa kita ajar. Sebab musyahadah ni bukan perlu diajar, musyahadah ni perlu dibina dan dipupuk, iaitu memupuk dan membina apa dia? Cinta. Itu awal agama mengenal Allah, iaitu dengan mencintai kekasih Allah, nur Allah, Rasulullah